Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Ente Tanya, Ana Jawab. Ya. Alhamdulillah. Bersama dengan panel-panel yang kita jemput khas kita ada kita teruskan dengan soalan kali ini. Ya. Terima kasih Nabil. Masih lagi dengan topik berbelanja di jalan Islam. Belanjawan Islam. Itulah maksud saya, Ustaz. Belanjawan Islam. Angah ada soalan? Ada. Dia ni dah nak kahwin, Ustaz. Duit tak ada. Tapi main nombor ekor, tikam-tikam dapat pula first prize. Jadi duit tu dia buatnya kahwin. Jadi apa pandangan Ustaz? Main nombor ekor. Benda saya berkaitan dengan benda haram adalah diharamkan. Hasil masuk bagi orang makan pula benda yang haram. Maksud hasil yang haram. Allahu Akbar ya. Takut dibalak bencana sampai rumah tangga dia mungkin tidak bahagia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa Kenduri ni ala kadar ikut kemampuan je. Ikut kemampuan je. Buat apa nak buat besar-besar? Okey, dah nikah, kemudian buat nasi lemak lebih kurang atau ada ayam, ya, atau boleh kambing lebih kurang seekor, seekor 400-500. Pada saya lah, dalam bahasa saya lah, dia kahwin boleh takkan dia tak preparation langsung kenduri dia ni. Contoh dia mesti dia merancang. Betul, mesti dia tahu, mesti dia kira. Perempuan pun taklah zalim sangat. Hari ni awak dah betul dengan anak saya. Besok kahwinlah, meloncat kawan tu. Duit tak ada, ya. Duit tak ada. Makna nak bagi tahu mungkin ada masafah. Betul. Masafah jarak tempoh dia untuk wedding tu bila. Bersedialah. Ya, mana yang patut carilah, buatlah banyak kerja sikit. Itu orang kata usaha. Tapi memang mungkin main nombor tu memang sifat dia. Dia memang suka main nombor tu. Tak ada lah. Masa duit tak ada pula atau dia dapat duit macam gitu. Tak nak kahwin dia menang ya. Walaupun tetap belanja tidak boleh digunakan untuk urusan perkahwinan. Benda tu dah memang buta-buta tulis haram lah. Apa kau nak halalkan benda haram? Aku kenapa? Relax. Kecuali yang kata tadi ni, dia terpaksa terimik duit alung kerana anak dia sakit. Nampak soalan aku juga. Tu lain. Ya, benda ada kepentingan maslahat. Tapi kalau kenduri ni ala kadar cakap dia umumkan saya, contoh saya, Angah bla bla bla, Nabi, saya dah berkahwin dan sila ada jamuan di bawah masjid. Nasi lemak dengan teh. Cukuplah. Okey. Solve the problem. Sekiranya Ustaz ada yang pernah berlaku macam gini, apa yang dia? Yalah, kena bertobat pada Allah. Kena bertobat pada Allah. Moga Allah afallahu anhu masalah. Allah ampunkan dosa yang lepas, ya. Nanti kalau dia bertobat selesai, dia ni bertobat ni, kalau buat salah atas kejahilan kita pun tak pasti, kita pun tak tahu, tak ada ilmu, maka dia buat salah. Baru saja yang buat dia salah, maka bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah terima taubat dia. Ustaz, saya nak tanya, yang ni pasal duit pinjaman ni, Ustaz. Contohlah ada satu keluarga miskin ni, anak lelaki dia bagus, dapat belajar, dapat beasiswa. Jadi beasiswa kita tahu digunakan untuk belajar pendidikan. Boleh ke dia gunakan duit beasiswa ni, dia pergi belanja pula barang dapur dekat rumah mak dia? Macam mana nak kira tu, Ustaz? Tapi dia ni memang orang susah, Ustaz. Okey, setahu saya beasiswa yang kerajaan bagi atau pihak berwajib bagi sama derma siswa atau zakat dan sebagainya memang merangkumi di sudut makan minum sekali mungkin. Ada yang beasiswa hanya untuk pelajaran, examination fees atau registration fees, pendaftaran dan sebagainya, mungkin itu sahaja. Selalunya dia merangkumi kepada ma'isyah dia, kehidupan dia seharian. Jadi kalau dia rasa boleh tidak menjejaskan pelajaran dia dengan wang tersebut, dia bagi mak bapak dia dengan duit tersebut beli makan makanan, dalam keadaan mak bapak dia perlukan makanan, maka ini antara anak yang baik, anak yang soleh. Dia makan kurang tak apa, yang penting mak bapak dia makan kat rumah. Itu dia. Ya, sama macam saya buat. Tetapi kalau dia pakai di beasiswa, dia beli handphone mahal-mahal. Ya, G3 apa? G10, Note 10, Note kemudian lagi kan. Contoh dia beli yang mewah-mewah, beli kereta, motor mewah, maka menyebabkan terkandas pelajaran atau tidak ada pembiayaan wang tadi untuk cover kehidupan dia. Maka ini adalah salah dan termasuk dalam golongan orang yang tidak amanah itu dia diberikan kepadanya. Okey, Ustaz. Silakan. Ni soalan untuk Nabil ni. Okey. Nabil sehari belanja berapa ringgit? Ni saya ikhlas lah. Ikhlas. Saya ikhlas, Ustaz. Saya satu hari belanja makan lebih kurang 300 lebih lah, Ustaz. Satu hari. Sejak jadi selebriti ni lah. Semenjak tak adalah. Kalau mak display tobat tak boleh. Saya dulu display RM5 je, Ustaz. Tapi kau kena clearkan yang 300. Sebab 300 ni sebab apa? Saya kadang-kadang bila keluar dengan Angah, dengan manager, dengan isteri, dengan anak, kawan-kawan, saya bayar.
Bukan itu. Kau kena clearkan ustaz di mana sekarang ni tanggungan di bawah kau semua. Mak, ayah yang kat rumah. Yelah. Kos semua Tapi saya memang saya belanja memang kasar ustaz. Dia boros ustaz. Saya memang jumpa orang sedekah, memang Jangan riak. tak ada ustaz. Saya ada satu benda yang macam ni ustaz. Biar orang kata apa, saya suka belanja untuk pasal dulu kita orang susah kan. Jadi makan-makan ni kalau saya duduk dengan kawan, dia orang nak makan apa, saya boleh bayarkan ustaz. Itulah dia ustaz. Saya kat Kali situ saya macam yang nak belanja. sebab saya tak suka kalau duduk dengan kawan, dia orang macam kau aku bayar. Saya tak boleh benda tu. Saya kalau Tapi ada orang boleh buat macam tu. ada orang buat macam tu, tapi saya selalu orang Nabil tak tergamak. saya tak tergamak. Kalau orang cakap macam tu saya macam tak apa, kau simpan duit kau, kali ni biar aku bayar. Terima kasih Nabil. Pasal tu saya boleh berkawan dengan dia lama ustaz. Moga-moga Allah berikan limpah rezeki pada Nabil. InsyaAllah Nabil. Ya. Sakit kepala Bil. Payment bulan ni ada Bil? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya. Okey ustaz. Soalan seterusnya. Nak buat pinjaman untuk beli rumah tapi faedahnya tinggi. Bolehkah buat pinjaman yang bersifat begini ustaz? Dalam ini pihak berkuasa, pihak berwajib telah memberikan kelonggaran konvensional dengan Islam. Jadi tak sepatutnya lah orang Islam pergi ke benda yang tidak Islam. Orang Islam pergi benda yang Islam. Tetapi bila beli rumah, memang nama-nama dia sini dalam Islam dia bukan panggil interest atau dia panggil orang kata apa riba dan sebagainya. Contoh. Saya ada bank UHB, Ustaz Haslim Bank. lama. Jadi mungkin dikenali sebagai bank Islam ya. Bank mengamalkan muamalah Islam. Nabi pun tiba datang, Ustaz, saya nak beli kereta Porsche. Harga Porsche dalam pasaran ialah 1.2 juta. Mahalnya. Ya mahal. Tukar lah. Murah sikit kata apa. Boleh lah Porsche tu. Tak apa, mungkin Nabi layak pakai kereta Viva contohlah. Viva harga katalah 30,000. 30,000 ustaz. Bila Nabi Ustaz, saya nak pakai kereta Ustaz, saya nak pinjam, nak beli melalui bank Ustaz. Bank tuan. Maka saya congok lebih kurang kelayakan pinjam dah ada. Maka wahai Cik Nabil, okey, kami setuju dengan permohonan Cik Nabil. Lalu kami nak setuju tak kereta ini kami jual dekat Nabil, harga dia 49,000. Bayaran ansuran selama 108 bulan, 9 tahun. Okey. Nabi kita setuju. Berapa sebulan? Asal kereta tu 30,000. Dia jual kat kita 49,000. Akad dia bukan akad 29. Akad 49,000. Maka setuju tak setuju? Setuju. Saya nak beli kereta tuan ni 49,000. Bayar divide dengan 108 bulan. Katalah contoh sebulan bayar 700. Bila setuju, tidak ada persoalan mahal sangat ke apa benda ke, tidak ada. Dia dalam konvensional mungkin dia tak buat macam tu. Ini dalam Islam. Tu dia. Maka tidak ada interest. Sebenarnya dah untung tu dah. Dah untung dah. Itulah Islam punya muamalah. Wallahu alam, insya-Allah dengan masa yang ada ni kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Enta Tanya, Ana Jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah kerana anda masih lagi setia menyaksikan Ente Tanya, Ana Jawab. Alhamdulillah. Ya. Ini pun tertanya-tanya jugalah. Ya, silakan. Kita ambil insurans. Insurans, contohnya insurans kemalangan. Okey. Setahun bayar sekali. Jadi saya ambil, katakan kita ambil 2012 lah. 2012 dah lepas. Saya bayar 1,000 lebih tahun 2012. Sepanjang tahun tu tak jadi apa-apa, tak accident, tak apa. Jadi yang syarikat insurans tu makan duit saya macam tu je, halal ke haram Ustaz? Dalam fatwa kebangsaan ada menyebutkan insurans adalah tidak dibenarkan diambil oleh orang-orang Islam sebab kerajaan telah menyediakan namanya takaful. Takaful ini muamalah Islam dan insurans ada muamalah ribawiyah, ada gharar, ada fasadnya. Perjanjian-perjanjian dan sebagainya tersirat dia. Jadi dalam Islam ialah takaful sahaja dan benda ni pun telah diiktiraf oleh pihak bank negara. Sebenarnya jalan ceritanya sama saja tapi cara urusan dia pengendaliannya adalah berbeza dengan yang konvensional. Jadi kalau kita kata carilah Islamic insurance, jangan cari conventional insurance. Dan bagi contoh ni bukan nak kami cuma sebagai pendahan ni antara tanya dan jawab bagi tahu kepada kita jangan sesekali menjebakkan di dalam persoalan riba dan juga yang berkaitan dengannya. Ya, kita ada sekarang ni, bank-bank dah buka dah takaful Islam dan sebagainya macam disebut tadi.
pihak berkuasa, pihak kerajaan dah mengizinkan, dah lulu ada lesen perbankan Islam. Kenapa cari yang tak Islam? Ya, ini bagi contoh dia. Contoh. So macam Nabi tadi kata gini, maka Nabi tak accident. Dia untung Tuhan sebab dalam perjanjian macam tu dah. Dah sign. Ya, contoh dia. Jadi mungkin lepas ni mungkin hujung-hujung nanti dah tamat tempoh mungkin dia akan kembalikan sedikit hasil. Betul, ada. Ya, orang kata apa macam bonus dan sebagainya lah. Ya, kemungkinan lah wallahu alam berdasarkan pada syarikat-syarikat takaful bisyir tersebut. Apa yang kau pening lagi? Tak ada pun bonus. Keperluan kita. Sebab tu kena rancang dulu before pergi ke tempat tersebut. Kita kena banyak tertipu dengan nama-nama hypermarket, dengan nama supermarket. Kita pergi dah runcit, kita beli barang biasa je. Nak makan, nak beli apa? Gula sekilo balik. Kalau pergi kat macam ni, wah, nak beli, ni nak ambil. Kerana kita tidak merancang. Satu lagi, jangan tertipu dengan promosi-promosi ataupun dengan apa helah-helah dan sebagainya. Tengok dulu betul ke harga ni. Kadang-kadang dia tulis 70%. Harga seluar 500. Nah, 700 tinggal 200 lebih sahaja. Kadang-kadang harga seluar tu sebelum sale pun sama aja contoh dia. Tapi kita ni langsung tidak ambil tahu tentang persoalan tersebut. Akhirnya apa dia? Kita dipijak-pijak kepala kita. Ustaz, ni pasal zakat pula lah Ustaz. Ada kawan saya dia bertanya. Macam setiap kali dia berzakat tu dia orang tengok, dia orang nak rasa nak berzakat sebab dia tengok ada iklan-iklan satu nisbah apa 700. Setiap kali kita bagi 700. Setiap kali kita bagi satu dapat balik 700. Tapi dia orang mempertikaikan kalau macam mana kalau kita tak dapat. Pada saya mungkin iklan tu agak tersasar. Ya, bukan bermakna bagi sangit dapat 700. Itu gambaran ganjaran yang akan diberikan, yang akan diberikan. Itu dia. We don't know when and where and which place you want to get that. Yes. I understand. Ya, itu kena you faham. understand Ya, kena that. faham ya. So mana nak bagi tahu apa dia? Kita bagi kewajipan. Betul. Buat baik dengan mak, ada kebaikan dia. InsyaAllah. Buat jahat dengan mak, dapat kejahatan. InsyaAllah. Kawan aku derhaka mak bapak dia okey je. Jangan. Akan. Akan tu jangan tanya banyak sebab benda dah disimpan yang telah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya nak kongsi tu dengan ustaz. Sebab Nabil, sila. ada orang bukan Islam, dia dengar kuliah kat masjid. Ustaz cakap begitu. RM1 apa 700. Oh, banyak untung. Besok dia pergi jabat zakat. Nak bayar? Dia nak 700. Saya mau bayar zakat. Wah, tengok nama apa? Namanya bukan Islam. Tak boleh ni tuan, ni orang Islam. Tak mau bayar zakat juga mah. Lu taklah faham kah dia buat itu? Marah pula. Ambil. Sebab apa bayar zakat? Sebab itu Ustaz kata bagi RM1 ah. Dapat 700. RM100 ah, RM7,000. Dia ingat dia ada selling pula. Betul. Lepas tu dia punya yakin tu. Dia yakin. Dia bagi hak zakat nak buat macam mana kau nak bagi? Ambil je lah kau yang bagi ke dia. Lepas dia datang pula bayar zakat. Baru-baru ini gua sudah dapat bisnes banyak untung. Tu dia. Maknanya dalam bahasa kasarnya bukan orang Islam saja kalau berderma dapat ganjaran baik daripada Allah. Orang kafir, orang bukan Islam pun boleh dapat. Tu dia. Dalam hidup ini Nabi dah kata kalau kita mengeluarkan sesuatu benda yang kita sayang, you are the best in the world. Yes. That you don't worry, don't be sad, be happy. Allah akan bagi balik pemberian awak tadi ni. Nabi sebut dalam hadis qudsi, kata Allah, ya bana Adam, anfiq alayka. Hei anak Adam, dermalah, bagilah, sumbanglah, akan ku bagi balik sumbangan kamu kepada kamu. Tu dia. But are you believe or not, up to your heart. Saya nak kongsi dengan ustaz, dengan semua yang menonton kat rumah, dengan semua yang ada kat sini. Ni cerita betul ni ustaz. Betul. Saya sebenarnya jadi artis tahun 2008. Saya tak tahu sangat pasal zakat-zakat ni. Niat tu ada nak bayar tapi tak terbayar. Duit tak ada nak bayar macam mana? Ada duit ustaz tapi tak niat nak bayar. Jahil. Campur jahat sekali. Campur jahat sikit. Lepas tu, tahun lepas saya kahwin, saya start kerja. Bulan yang kedua lah saya kerja dengan stesen radio ni. Ada satu abang ni daripada pusat zakat datang. Dia kata, kau dah tolak zakat belum apa semua? Itulah cakap nak buat. So saya pun start tolak gaji. So masa akad tu benda semua dia cakap lah dengan saya, bila kita bagi ni kita akan dapat balik tapi tak tentu. Dari bentuk dia dari keuangan ke apa. Masa tu pula lepas baru 6 bulan kahwin ustaz. Bini saya nak sangat, anak saya pun memang nak sangat. Tak ada rezeki. Maknanya 3 minggu ustaz
lepas tolak duit zakat saya yang first tu, bini saya terus mengandung, Ustaz. Alhamdulillah. Itu yang buat saya sampai sekarang ni, saya rasa zakat ni sesuatu yang memang saya tak buat. Ada hikmah. Ada hikmah dia rasa. Tu saya nak kongsi dengan orang. Okay, betul. Sidang penonton sekalian, lihatlah Nabil bagaimana kedudukan keyakinan, ya. Bagus, alhamdulillah, bagus. Tepukan. Sekali lagi tepukan kemudian kepada Nabil. Terima kasih. Kita kongsilah, Ustaz. Pasal kongsi. Sebab itu, kita Allah kata pada alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa-apa yang kami bagi kat kamu, ya, maka kamu dermakanlah, ya. Dan yakinlah ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Maka Allah kata orang yang bertakwa ni Allah akan keluarkan daripada masalah. Masalah bini tak mengandung. Lepas dia bagi. Dapat baby. Comel pula tu. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita berehat seketika dan insya kita akan kembali selepas ini dalam rancangan ini, rancangan Enta Tanya, Ana Jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedang penonton. Terima kasih kami ucapkan anda kerana anda masih lagi bersama kami, Angah dan juga Nabil dalam rancangan Enta Tanya, Ana Jawab. Alhamdulillah. Okey Ustaz, apa yang perlu dilakukan oleh suri rumah sekiranya duit belanja rumah tak cukup kerana suami gaji dia kecil? Okey. Kerja apa yang boleh dilakukan untuk bantu suami? Dia pandai-pandailah fikirkan mana yang terbaik. Mungkin dia boleh bincang dengan suami dia apa dia nak, what to do. Apa dia nak buat. Mungkin dia nak berniaga, mungkin dia nak buat direct selling ke, nak buat material marketing ke, nak buat berniaga dalam rumah ke apa ke. Tak kira lah. Bincang dengan suami. Yang penting perniagaan tu ada batasan. Yang batasan dan sah, tidak berlaku pada pergaulan bebas dan sebagainya. Ya. Mungkin soalan lain ada? Bagaimana sudut pandangan Islam tentang ungkapan tiada harta jika tak berhutang? Ini bagi orang suka berhutang. Ustaz tingkatan 3 waktu itu, Ustaz tak cukup duit, Ustaz hutang kawan 2 kupang. Okey. 20 sen. Cerita dekat nenek pakai tok lah panggil. So dia panggil mak. I call my grandmother mak because kecil dia jaga saya. Jadi mak, cik minta ni selalu bagi saya 4 kupang. Cik minta habis sikit boleh tak? Bedit. Berapa duit? Bedit. Berapa duit? Bedit. Ujung-ujung bunyi ke? 6 kupang. Saya mahal ambil banyak sangat. Cik mari hutang kawan 2 kupang. Dia ambil terus dia terima saya. Buti. Dia rotan saya. Rotan. Dia kata apa? Hang jangan duk ajak berhutang dengan orang. Biar kita ni mati makan kulung biji batu cukup. Weh, dia. Macam mana gulung batu? Nak cerita. Kalau lapar sangat apa jangan berhutang dengan orang. Berhutang. Maka alhamdulillah saya hutang bank lah, hutang boleh kata memang tidak kena kerja dia orang pula. Betul. Ya, beli rumah hutang, cuma hak dia suka berhutang ni memang kalimah ni mungkin layak pada orang yang memanglah kalau tak berhutang mana dapat rumah besar. Betul. Ada orang yang duit banyak dia berhutang juga. Ada sebab nak mengelak something lah dan sebagainya. Ya, faham. Tapi saya tak setuju kaedah kalau tak berhutang macam nak berharta. Tetapi wahai orang yang berhutang, kalau you tak boleh nak bayar hutang orang, individu bukan bank lah ya. Kalau bank bersama juga, maklumkan kepada orang yang kamu berhutang dengan dia. Dan bagi mereka yang bagi orang hutang, terimalah alasan tersebut. Jangan lagi kata menekan, memerah dan sebagainya. Itulah saya cakap dengan orang bank tu. Ia menghalalkan hutang itu lebih mulia bagi seorang yang bertakwa pada Allah. Cuma nak cerita pada dia, kita takut kita orang berhutang ni bila mati pun, hebat kau alim sekalipun, mati syahid sekalipun, kalau berhutang, Allahu Akbar, tergantung-gantung dia. Nak disyurgakan adalah menjadi sukar bagi orang yang berhutang. Maka Nabi kata jelaskan hutang dia dulu, ni perang syahid dia seorang, maka sahabat dia hutang ni apa? Shawl apa ni? Kain tu. Gedel. Tutup ni, yang tutup muka ni, dia berhutang. Selagi dia tak jelaskan hutang, maka dia tak boleh sekian, maka sahabat bayar hutang, maka masuklah syurga kerana dah jelas hutang. Ustaz, kalau kata dia berhutang, lepas tu dia meninggal. Dia ada niat nak bayar hutang tu. Nama itu tu ada. Nama tu ada, tapi mungkin dia tak jumpa kawannya ataupun yang dia berhutang tu. Macam dia sendiri punya cerita. Boleh tak dia salurkan ke tempat lain dulu, Ustaz? Jadi macam mana Ustaz dia nak tu? Tempat lain kat mana? Tempat lain contohnya Baitul Mal. Masjid. Ya, betul. Saya cakap Nabil. Katalah orang tu berhutang, nak bayar. Tak jumpa orang tu dah. Lalu dia boleh niat bersedekah kepada orang miskin, fi sabilillah dan sebagainya, bantu orang miskin, orang belajar dan sebagainya, maka niat
pahala tadi ni adalah untuk ini duit orang yang hutang dulu. Tiba-tiba minggu depan jumpa balik. Hutang aku mana? Hutang aku dulu. Hutang aku mana? Aku nyumpit kau bayar. Maknanya dia bayar hutang, perbuatan bayar hutang lebih mulia daripada bayar juga Ustaz. Dia kena bayar, kemudian dan niat tadi ni moga-moga kebaikan sedekah tadi adalah untuk diri dia balik. Okey. Ada soalan sama lagi soalan. Ustaz, saya bujang, bekerja tapi gaji tak besar mana pun. Saya dalam dilema sama ada nak bagi sedikit duit pada ibu bapa saya ataupun tak. Ingat, mula-mula sekali bila dapat duit, ingatlah mak bapak di rumah lu. Tu dia. Nabi dapat duit, ingat mak bapak dia baru isteri. Betul. Ya. Bagaimananya ada spend money tadi ni untuk mak bapak. Ya, bagi contoh dia. Jadi jangan sampai lupa ingatan, hilang ingatan bapak tadi ni. Ya. Kalau kata bapak daripada bapak aku kaya, maka hantar duit. Kalau tak mampu, berilah sekadar yang mampu. Kalau langsung tak mampu, tak payah bagi. Lepas tanggungjawab. Macam orang nak pergi haji, duit banyak pergi. Tak ada duit, duit tak ada. Duit tak ada. Terlepas rukun Islam tadi ni. Tapi kalau duit banyak, harta banyak, haji tak nak pergi. Takut dengan rumah Allah ni. Ya, ataupun rasa, nanti dululah, ai muda lagi. Tiba-tiba mati. Allah, na'udzubillah, takut dosa. Ya. Jadi nak beritahu kalau tak mampu, tak payah bagi. Kalau ada, berilah sekadar yang mampu. Jangan lupa langsung, wahai adik-adik, wahai anak-anak, wahai sahabat-sahabat, orang tetamu sekalian, dapat gaji, kita orang kata apa, separatkan dulu sumbangan untuk mak bapak seboleh-bolehnya kita berikan kepada mereka. Dan jangan lupa Nabi dah janji, kita bagi, Allah bagi balik. Ya, wallahu alam. Jadi Haris, ada soalan lain? Silakan. Nabil ada soalan lagi Nabil? Tak, saya Nabil tahun depan lagi umrah tu. Alhamdulillah Ustaz, dah banyak soalan saya yang dah berjaya Ustaz jawab tadi. Alhamdulillah. So walaupun apa kita ucapkan terima kasih kepada Nabil. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain hari insyaAllah dalam rancangan yang sama yang terkini ini, iaitu dalam rancangan Enta Tanya Anda Jawab. Alhamdulillah. Suami. Di pasangan tadi lah. Dia kata kita hanya boleh mampu ada 2 orang anak. Jadi tiba-tiba Allah nak bagi rezeki, jadi pula seorang lagi. Jadi dia ambil keputusan untuk gugurkan anak yang ketiga ni Ustaz. Pasal apa? Takut tak mampu, takut nanti dia orang punya perbelanjaan tak boleh nak tanggung. Jadi ini dah kira jatuh macam mana Ustaz? Saya faham. Jangan kita disebabkan kita bermasalah, mangsa lain yang menanggung beban. Itu dia.